Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Zamzuri, Fairuz Hamid, sahabat saya ni, masya-Allah, Kak Long, Nurul Fahidah, Jana Jane, Mimi MKI, Adnan Yahya, Muhammad Hasfani Ahmad, Ustaz Syafiq Murad dan semua yang hadir bersama pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah takdirkan pertemuan kita. Dan kita berada pada ayat ke-37 dari surah Al-Isra. InsyaAllah pada malam ni kita akan bawa ke ayat ke-39. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan boleh tolong buka muka surat ke-336 dari jilid yang kelima. Jilid kelima, muka surat 336 ya, daripada tafsir yang mulia ni, tafsir Ibn Kathir. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان شيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua kejahatannya itu dibenci di sisi Rabbmu. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan ilah yang lain di samping Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kamu dilemparkan dan neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimiliki Allah, pada kuliah yang lalu saya telah terangkan kepada tuan-tuan bagaimana Allah menyebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kata para ulama tafsir berkenaan ayat ke-36 lagi sedikit perkara berkaitan, iaitulah kenapa Allah dahulukan pendengaran banding dengan penglihatan dan kemudian berkaitan dengan hati. Ini adalah wasail idrak, perkara-perkara yang penting yang dengannya seseorang itu akan menjadi mukallaf. Bermula dengan telinga. Anak-anak daripada kecil dia mendengar ibunya bercakap, maka dia pun boleh cakap seperti ibunya. Penglihatan adalah perkara kedua. Pendengaran itu yang penting. Kalau pendengaran tidak berfungsi, mungkin akan menjadikan seorang itu samping pekak, dia juga akan bisu. Maka Allah mendahulukan mengikut turutan keutamaan dalam kaitan berkenaan dengan taklif ini, iaitulah tanggungjawab yang akan dikenakan oleh Allah SWT kepada seseorang manusia adalah berkaitan dengan kita dapat lihat di situ perkara pertama adalah merupakan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, jadi kita di dalam Islam dilarang untuk bersangka-sangka, membuat ramalan terhadap perkara yang kita tidak tahu, mengagak-ngagak. Kan itu dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW telah pun bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Kamu hendaklah menjauhi prasangka. Prasangka ni makna kamu menyangka-nyangka perkara yang kamu tidak tahu, mengada-ngadakan cerita. Semalam kita telah bincangkan bagaimana Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu satu berita, bahkan dikatakan di situ disebut nakirahnya, setiap berita yang sampai kepada kita tidak patut kita sampaikan kepada orang, melainkan kita ada kaedah untuk tabayyun. Setengah kiraan baca fatathabbatu. Tathabbut dengan tabayyun ni berarti kita kena reconfirm balik satu perkara itu, kerana ini merupakan tanggungjawab agar tidak berlaku perbalahan, perpecahan dan sebagainya. Dan semalam kita telah huraikan bagaimana Nabi mengambil berat isu berkaitan dengan syahadatuz zur. Syahadatuz zur ni persaksian palsu juga berkaitan dengan ayat ini, iaitu bila seseorang menyangka-nyangka kemudian dia pun membuat satu persaksian yang tidak betul terhadap benda yang dia tidak tahu. Bila Nabi menyatakan tentang dosa-dosa besar yang Nabi mulakan dengan al-isyraku billah, kemudian uququl walidain,
Dalam hadis yang sahih ini Nabi meletakkan perkara yang paling besar nilainya, dosanya di sisi Allah adalah syirik kepadanya, kemudian derhaka kepada ibu bapa. Bila sampai kepada yang ketiga, Nabi mengulangnya beberapa kali sampai sahabat-sahabat yang mendengar tu berkata dalam hati mereka, kan kebaik Nabi berhenti, cukuplah kami dah faham. Apakah benda yang Nabi sebut berkali-kali itu tuan-tuan? Iaitu syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, iaitulah persaksian palsu. Saya telah bincang kepada tuan-tuan di sudut hukum fuqaha, bincangkan berkenaan dengan orang yang tersilap membuat persaksian palsu. Bagaimana dulu dia jahiliah, kejahilan menyebabkan dia menipu. Dulu kalau orang balik belajar luar negara, tak ada kaedah untuk proofkan apakah dia betul-betul graduate ataupun tidak. Dia belajar di universiti ternama, tapi mungkin dia gagal di tahun akhir, beasiswa dah tak ada, dia terpaksa balik dan dia mengadakan sijil palsu. Dia balik berkhidmatlah sebagai apa, jua bidang dalam bidang tertentu. Dia belajar, cuma dia gagal. Bila gagal, dia buat syahadatuz zur, dia buat persaksian palsu. Kemudian dia pun menjawab jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Contoh ni fatwa tuan-tuan ni. Lama kelamaan baru dia sedar kesilapan yang berlaku itu, apakah baginya tanggungjawab untuk mendedahkan keaiban itu kepada orang ramai. Dia pula berada jawatan-jawatan penting, tak kira apa, doktor ke, ustaz ke, engineer ke, apa sahajalah. Dia belajar, cuma dia gagal tuan-tuan ni. Maka orang seperti ini diingatkan, disuruh hukum mereka adalah tidak pula disuruh untuk membuka aib yang lalu. Amadailah untuk dibangun di kejauhan malam, bertaubat dan memperbanyakkan kebaikan-kebaikan, dan daripada harta yang diperoleh itu dia keluarkan semula untuk Islam. Berapa banyak? 30% tuan-tuan. Banyak, memang banyak, kerana kamu telah pun melakukan satu damage, satu kebinasaan, satu kemusnahan, satu bahaya kepada orang ramai. Maka kamu kena keluarkan semula harta kamu itu, taksirkan berapa, kembalikan kepada orang Islam. Berilah kepada Baitul Mal ke, pusat zakat ke, badan-badan yang bertanggungjawab, yang berkemampuan untuk menguruskan dengan telus, yayasan-yayasan yang tertentu sebagainya. Tak perlulah kita dedahkan dulu saya silap, saya menipu, tak perlu, bagi saja. Sama juga kaitannya dengan seorang yang merompak lalu dia dapat membeli sebuah kapal dengan duit curi. Merompak bank juta-juta, kemudian beli kapal. Ajaklah orang pergi tangkap ikan di tengah-tengah laut. Tengah laut bertemu Lailatul Qadar, contoh tuan. Lalu dia pun nak bertaubat. Adakah perlu baginya untuk pergi memberitahu kepada yang bekerja dengannya, kelilingnya itu, klasifikasi kapal, berkata sebenarnya kapal ni kapal curi, mari kita tenggelamkan, terjun makan ikan jerung? Tak boleh tuan. Tak boleh cerita pada orang keaiban yang lalu. Jadi berkaitan dengan syahadatuz zur ni, kita kena ambil berat. Kalau kita terjebak, bertaubatlah kepada Allah. Kalau melibatkan kepentingan ramai orang, tidak pula disuruh untuk kita menceritakan keaiban itu lantas mewujudkan satu panik dalam masyarakat. Itu tidak dibenarkan, kerana Islam pun menjaga aib manusia tuan-tuan ya. Apa nak buat? Damage has been done, kerosakan telah pun dilakukan. Kemudian datang ayat yang ke-37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula wa lan tablughal jibala tula. Kita lah bincangkan semalam, bisikan-bisikan hati ini dia mempunyai beberapa kategori dalam Islam. Yang pertama kita namakan sebagai hajis. Yang kedua dipanggil sebagai khatir. Yang ketiga dipanggil sebagai hadithun nafsi. Yang keempat dipanggil sebagai hammun, dan yang terakhir sekali dipanggil sebagai azmun. Sebab dalam kaitan tentang larangan mendekati zina yang lalu, kata para ulama, kerana bila berkaitan dengan benda-benda yang bersifat seksual ni tuan-tuan, kita dah tak tahu bercampur baurnya perasaan-perasaan itu yang boleh mendekatkan seseorang itu, mendedahkan dia kepada bahaya zina. Maka tapisan-tapisan perasaan itu sukar untuk dinilai daripada tahap mana. Bila berkaitan dengan perempuan saja, al-hubbu yu'mi wa yusim, kata orang Arab. Cinta itu menyebabkan orang jadi buta dan jadi pekak. Apa saja dikatakan dia sudah tidak peduli, kerana matanya sudah buta. Kalau dia siharah pun dia dah cinta sangat kat seorang perempuan itu, maka dalam tidur dia, dalam mandi, semua dia nampak perempuan itu. Susah untuk kita ukur. Maka dengan sebab itulah Islam mengharamkan terus mendekati perbuatan zina, kerana lintasan-lintasan perasaan berkaitan dengan zina akibat daripada menonton, melihat, memerhati, bercakap dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang kecenderungannya kepada ibahiyah, kepada perkara-perkara yang maksiat itu tuan-tuan, ia akan mengakibatkan dorongan melakukan zina itu terbuka dan bercambah dalam diri. Itu sebab mendekati zina saja dia tidak masuk pada tapisan-tapisan perasaan ini, ia terus jadi haram qaulan wahidan.
Faham tuan-tuan ni? Hajis semalam saya dah jelaskan sesuatu yang terlintas dalam fikiran dan berakhir dengan segera. Itu namanya hajis. Kemudian kalau dilayan hajis itu dijadi kepada khatir, iaitu dia terlintas sehingga menyebabkan seseorang itu terfikir tentangnya, terlintas dan terletak satu perasaan dalam hatinya. Bila sampai kepada peringkat yang ketiga, namanya hadithun nafsi. Dia terlintas, dia berada dalam hatinya dan dia mula bercakap pula, oi, si fulan pakai kereta mewah dia secara tak langsung menerbitkan satu kata-kata dalam diri kita, perasaan yang main-main dalam diri kita. Nanti dimasuk kepada hamun, iaitu kita berusaha pula untuk mencapai apa yang dia capai. Dia dah jadi macam satu target dalam diri, aim dalam diri. Dan yang terakhir sekali, azmun. Azmun ni jadi tekad yang dibulatkan. Sebab dalam Islam, bila sampai ke peringkat azam ini tuan-tuan, azam, orang Melayu pun pakai perkataan azam, tapi azam orang Melayu ni dia cenderung kepada satu cita-cita kan tuan-tuan. Lebih kurang sama lah tu. Tapi kalau azam bahasa Arab ini berarti satu niat yang telah dibulatkan, tekadnya untuk melaksanakan perkara tersebut. Contohnya macam kita mengetahui kelebihan qiyamul lail, kita telah berazam untuk bangun malam, kita pun ingatkan isteri kita, kita pun pasang jam, kita pun tidur awal, siang kita mengelakkan daripada sebarang perilaku maksiat yang akan mengotorkan hati, maka itu dah sampai ke peringkat azam. Itu sebab dalam satu hadis mengatakan niatul muslim khairum min amalihi. Ada kalanya niat seseorang Islam itu lebih baik daripada amalannya. Kerana orang yang bangun malam itu secara tak sengaja dia bangun, bangun pukul 4, bangunlah tahajud. Yang fulan ni telah membulatkan tekad untuk bangun dengan ikhtiarnya, inisiatifnya, tapi dia tidak terbangun malam itu. Barangkali kerana kepenatan yang amat sangat. Maka niat orang yang nak bangun malam, cuma dia tak terbangun malam, lebih baik pada orang yang bangun malam itu tanpa niat di peringkat awalnya. Baik tuan-tuan faham Jadi ini berkaitan dengan fuad. Bila Allah menyatakan tentang fuad, dan ini juga merupakan satu peringatan untuk kita umat Islam, kerana Islam mempunyai tamadun 1400 tahun. Sehingga bila Barat menghalau umat Islam di Spain, Andalus itu, berkatalah sarjana dari Perancis bahawa dengan sebab bodohnya tindakan orang-orang Eropah membunuh dan menghalau orang-orang Islam di Cordova, di Andalus itu, menyebabkan cahaya kemajuan lambat datang ke Eropah lebih pada setengah abad. Kerana umat Islam pada masa itu membangun, mereka buat jam, mereka buat kincir angin, mereka buat kincir air, manfaatkan air melimpah-limpah, tidak banjir untuk digunakan bertanaman tanpa perlu kepada ikhtiar manusia bekerja pagi petang siang malam. Itu semua cetusan idea daripada ilham yang Allah berikan kepada mereka. Lalu membangunkan Spain, sehingga Spain disifatkan oleh sarjana Perancis pada masa itu, ia seperti New York pada zaman pertengahan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Jadi ilmu yang Allah bawa dalam ayat ini, kalaulah umat Islam mengerti kedudukannya, inilah yang sophisticated Islam. Ketika orang-orang di Barat, seperti diceritakan oleh Ibnu Fadlan ni seorang keluarga di Raja Abbasiyah yang pergi menguzlahkan dirinya kerana tindakan tertentu di negara Eropah pada masa itu, dia berkata, kami umat Islam diajar oleh Rasulullah SAW dalam hadis Salman Al-Farisi, sampai nak istinja pun Nabi ajar ilmu, tamadun, kemanusiaan. Kalau terpaksa guna batu, contohnya tidak ada air, maka batu bagaimana dibenarkan untuk Islam guna? Maka dalam hadis mengatakan, bila bangun seseorang, istayqaza ahadukum min naumihi, kalau bangun seorang itu, fala yaghmis yadahu hatta yaghsilahu thalathan, atau kama qala Rasulullah. Kalau bangkit tidur, jangan celup tangan ke dalam bekas untuk mengambil airnya, melainkan dibasuh 3 kali terlebih dahulu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kerana seseorang itu tidak tahu di mana tidurnya tangan pada waktu malam, barangkali dalam kainnya, pegang aurat dan sebagainya. Maka ketika Ibn Fadlan berkata, di Eropah aku pergi pada masa itu, tuan-tuan, 1000 tahun lebih dulu, orang Islam dah merantau pergi ke Eropah. Dia kata, bangunnya orang Perancis ini anggap tamadun paling hebat di Eropah pada masa itu. Nanti mereka ada satu baldi, bila bangkit waktu pagi, bapa akan celupkan mukanya dalam, membuang segala kotoran mukanya dalam air tersebut dengan tangannya basuh. Giliran ibu, abang, kakak yang paling tua, kemudian barulah adik-adik. Alangkah pengotornya orang Barat pada masa itu. Sedangkan Islam dah mengajar bangun pagi, basuh tangan sebelum mencelupkannya dalam bekas untuk kegunaan apa. Zaman dulu tak ada pipe kan tuan-tuan, jadi mereka menggunakan tangan ini untuk mengambil wuduk. Gitu Jadi ilmu yang dicetuskan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk berfikir, bertindak, menyuruh kehidupan. Kata para ulama, contohnya Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, ilmu ada bersifat fardu ain, ada bersifat fardu kifayah. Perkara yang bersifat fardu ain itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika nak baca Quran, kena faham tajwid.
nak ibadah haji, wajib atasnya mengetahui hukum-hukum haji. Kalau tidak pergi haji, tidak wajib untuknya belajar. Ada hukum fardu kifayah. Macam anak tuan-tuan yang bijak-bijak yang keluar keputusan dapat masuk UPU, universiti mana pada hari ini kan. Maka itu ilmu fardu kifayah untuk membangunkan dunia. Umat Islam kena jadi engineer, umat Islam kena jadi doktor, umat Islam kena berdaya maju menjadi arkitek, accountant, supaya dapat mengira wang dengan betul dan sebagainya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ilmu cetusannya daripada ayat ni yang turun 1400 tahun yang lampau. Kemudian bila Allah kaitkan ayat ke-37, iaitulah janganlah kamu jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jalan di muka bumi dengan sombong kerana sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat ini ada kaitan dengan hati. Jadi perasaan takabur yang wujud dalam diri seorang yang akan menghalangnya untuk dapat rahmat Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min kibr. Saya tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada perasaan kibr. Kibr ni maknanya takabur. Jadi bila Allah sentuh dalam ayat 36 yang lalu perkara yang berkaitan dengan hati dan spektrum amalan-amalan yang berkaitan dengan hati yang saya telah jelaskan tadi, hajisnya, khatirnya, hadithun nafsinya, hamunnya, azmunnya, maka hati itu juga merupakan tempat bersarangnya segala perasaan. Jadi bila seseorang itu merasa dirinya sombong, merasa dirinya lebih daripada orang, dia kena ingat bahawa dia tidak mampu untuk kerana kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu tidak akan mencapai tingginya gunung. Walaupun hebatnya kamu, walaupun kayanya kamu, tak ada seorang pun kamu dapat memecahkan gunung-gunung yang Allah jadikan. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita berkaitan dengan sebuah hadis yang sahih, bagaimana Nabi memberi amaran kepada orang yang sombong ni tuan-tuan. Bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima idh khasafa bihi al-ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Sungguhnya pada masa sebelum kamu ada seorang yang berjalan dengan mengenakan dua pakaian kesombongan. Dengan sombongnya dia menyombongkan dirinya, tiba-tiba bumi pun terbuka dan menelannya, dia masih lagi menjerit-jerit dalam belahan, dalam tempat dia ditelan bumi itu sampai ke hari kiamat. Antara yang dimasukkan ke sini adalah seorang lelaki yang zalim, yang jahat, yang kita baca dalam surah Al-Qasas, namanya Qarun la'natullah. Qarun ini nanti ada peluang kita baca surah Al-Qasas bila Allah menceritakan inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Cerita tentang Qarun. Nanti tuan-tuan ada peluang, jangan lupa yang menaja kita adalah Zahazan Travel. Terima kasih Zahazan Travel. Nanti ada peluang kita boleh pergi ziarah Mesir. Nak ikut tak? Azimah Hazina Samsudin, Ummu Ammar, kakak sayang Asma, Muhammad Khairi, Hakim Jaafar. Nanti boleh bersama kami dalam Zahazan Travel pergi ziarah tempat-tempat berziarah yang Allah sebut dalam Quran. Jadi lelaki yang dimaksudkan ni adalah tentang Qarun. Qarun seorang lelaki yang sombong, yang telah pun berusaha untuk menganiaya sepupunya Nabi Musa AS, sedangkan Nabi Musa yang mendoakannya supaya jadi kaya, dan alasannya kepada Nabi Musa untuk jadi kaya nanti nak bantu Islam. Macamlah kisah yang pernah saya bentang kepada tuan-tuan dalam surah At-Taubah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Minta kepada Nabi untuk jadi kaya, akhirnya jadi saudagar kambing, dia tak nak bayar zakat. Setengah riwayat mengatakan Sa'labah, tapi para ulama hadis menolak dan mengatakan itu kisah dibawa oleh Allah secara umum di kalangan munafiqun. Sa'labah adalah seorang Badri yang terlibat dalam perang Badar, dan saya pun pernah cerita pada tuan-tuan kisah-kisah daripada para sahabat Nabi ni. Kita berjaga-jaga, kita bawa. Kalau ia tidak tepat, dhaif, kita ceritakan ia dhaif. Cerita ia adalah mimbabi raqaiq, untuk memotivasikan kita, ya. Dia bukannya hujah, bukannya hukum. Jadi membawa cerita tak ada masalah apa-apa, kerana ia cerita. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, dia tak ada kaitan dengan hujah untuk jadi hukum dan sebagainya. Ia kisah. Dalam hadis-hadis kita akan baca berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan mawa'idh. Mawa'idh ni makna kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para salafus salih, para tabi'in dan sebagainya. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada manusia supaya jangan berlaku sombong. Itu sebab kita mempelajari ilmu tasawuf.
Tujuan belajar ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nufus ataupun ilmu akhlak ini tak lain tak bukan adalah untuk membangunkan jiwa, merasakan kelemahan diri, bahawa kita ni adalah seorang manusia lemah. Kita diharamkan untuk berjalan dengan sombong kecuali berjalan dalam konteks peperangan. Iaitulah dalam satu peristiwa mengikut hadis yang sahih ketika perang Nabi SAW, ketika berada dalam perang Uhud sebagai contohnya, Nabi bersabda kepada para sahabat, aku akan beri pedang ini kepada seorang yang akan menunaikan haknya. Apakah hak pedang ini? Mempertahankan agama Allah, membunuh musuh-musuh Allah. Maka seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abu Dujanah ni pun menyanggupkan dirinya untuk mengambil pedang dan menunaikan haknya. Semua sahabat yang ada pada masa itu ketika Nabi memberikan cabaran, mereka takut nak ambil hak itu. Bukan takut kerana takut nak mati syahid, bukan. Tapi bila Nabi sebut siapa yang akan tunaikan hak pedang ni, semua sahabat Nabi menjadi gerun, takut tak terbawa tanggungjawab itu, tuan-tuan. Tiba-tiba Abu Dujanah muncul untuk mengatakan, saya yang akan tunaikan wahai Rasulullah SAW. Dia pun ambil pedang itu, dia berjalan dengan yatabakhtar, jalan dengan sombong dan angkuhnya. Maka Nabi SAW telah bersabda, innaha lamasyatun yubghiduha Allah. Ini merupakan satu bentuk jalan yang Allah benci, kata Nabi kepada para sahabat, melainkan dalam peperangan, illa fi hadzal mautin, kecuali dalam suasana ini, maka dibenarkan untuk kita melagak dengan tujuan untuk menunjukkan kehebatan Islam, menakut-nakutkan musuh. Dalam konteks peperangan, maka dibenarkan kita untuk berjalan dengan sombong. Selain daripada itu, tidak dibenarkan untuk berjalan dengan tabakhtar, khuyala. Ini jalan dengan sombong, dengan angkuh, melaju panggil hidung tinggi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita lihat orang-orang Arab yang kaya di negara Teluk itu, sampai ke tahap bila berbuka puasa, dibawa hidangan yang besar, dulangnya besar, tuan-tuan. Dan di atas dulang itu nak ceritakan besarnya, ada anak unta tersergam, dimasak. Duduk anak unta itu, tak apa benda, oven digunakan besar sekali, unta tersebut disembelih, masuk dalam oven itu, maknanya letak atas talam yang besar dengan nasi yang sangat enak. Nanti hantar pada, dipanggil masyayikh. Masyayikh ni makna orang tua, orang-orang kenamaan. Kalau kami kat Jordan sebut perkataan masyayikh ni ulama-ulama, tapi di tempat mereka syekh-syekh ni merujuk kepada macam kita datuk lah, panggilan-panggilan kebanggaan yang diberikan oleh sultan dan sebagainya. Maka bila diletakkan unta itu di depan dan datanglah orang-orang kaya ni untuk makan sesudu dua, kalau dihidangkan makanan seperti itu, makan sedikit, jangan makan banyak, nanti nampak gerojo, nanti nampak miskin. Kemudian pergi mana makanan tersebut, dimakan sedikit, disentuh sedikit oleh si kaya-kaya ni, nanti diangkat, lori sampah tunggu kat belakang rumah, lori sampah tunggu belakang hotel. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan penduduk Dubai dapat pengajaran lah daripada musibah yang berlaku sekarang, barulah anda tahu betapa tingginya langit, betapa hinanya anda, kerana kesombongan luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia bila dia kaya, dia rasa dia baik. Dan juga begitu juga di kalangan mereka ni, kalau mengiringi anak-anaknya berkahwin, nanti bapa itu akan pakai baju jubah yang sangat panjang. Kalau dekat kemah-kemah tradisi kat padang pasir, makan dekat kawasan kemah-kemah itu, kalau saya daripada hotel, nanti dia ada banyak malam meraihkan pengantin, satu daripadanya dibuat di kemah-kemah. Maka nanti jubahnya yang panjang itu sengaja dibiarkan menyapu bumi, kotor-kotor makanan bersepah tu. Nanti adalah orang-orang hamba-hamba tolong mengangkat jubah itu, pegang belakang ikut, dia tak tahu dia nak gimana, nak tunjukkan kehebatan dia. Ni lagaknya seperti orang jahiliah zaman dulu, tuan-tuan. Sekarang ke Dubai, mereka dah jadi jahiliah balik semula. Apa nak jadi kepada pemimpin-pemimpin Dubai sekarang? Mereka kerana kekayaan melampau yang mereka nikmati itu, mereka anti-Islam pula dah, menyokong orang kafir pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid dibuat besar, rumah-rumah ibadah lain yang orang-orang agama lain yang tidak ada di sana pun diraikan dengan dibuat gereja mereka pun paling besar di dunia, tempat sing paling besar di dunia, kuil tempat paling besar di dunia. Apa cara fikirnya, tuan-tuan nilai sendirilah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini mengajar umat Islam supaya jangan sombong. Kesombongan hanya dibenarkan ketika sedang dalam peperangan saja. Kata Nabi kepada Abu Dujanah, innaha lamisyatun yubghiduha Allahu illa fi hadzal mautin. Sungguhnya wahai Abu Dujanah, ini merupakan satu
perjalanan, gaya jalan yang dibenci oleh Allah, melainkan dalam konteks peperangan saja untuk menakut-nakutkan musuh dan menunjukkan kehebatan Islam. Waktu ini saja dibenarkan. Selain daripada itu adalah diharamkan. Tuan-tuan, Islam mengambil berat bab menyombong-nyombongkan diri ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kisah tentang seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Seorang sahabat yang kuat, yang hebat. Sebelum Islam, beliau merupakan seorang sa'luk. Sa'luk ni maknanya perompak. Datang Islam, masuk dalam hatinya, dia jadi seorang yang soleh, yang hebat. Abu Dzar Al-Ghifari daripada suku Bani Ghifar, satu suku yang kuat dan terkenal dengan ketuhanan mereka, kedaulatan mereka. Maka Abu Dzar ni bila masuk Islam, satu hari dia bertelagah dengan sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal keturunan dari Afrika, Abu Dzar keturunan orang Arab. Maka satu hari ketika berlaku perselisihan itu, berkatalah Abu Dzar kepada, banyak riwayat tuan-tuan ya, Ahmad ada, Bukhari ada, Muslim ada banyak riwayat dalam perkara ni daripada ramai sahabat. Jalur-jalurnya banyak sekali. Maka Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya Ibn Sauda. Resis tuan-tuan. Sekarang kita sibuk mendengar cerita tentang resis kan. Maka berkatalah Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah ni, wahai anak mak hitam, ya Ibn Sauda. Ataupun riwayat lain, ya Ibn Aswadaini, wahai anak kepada dua orang pak hitam. Dia marah kepada Abu Dzar, kata gitu. Abu Dzar mengatakan begitu kepada Bilal. Bilal mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi memanggil Abu Dzar datang kepadanya. Adakah benar apa yang kau katakan itu, wahai Abu Dzar? Abu Dzar, ya wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, innaka mru'un fika jahiliyatun. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Engkau ini seorang Muslim, tapi dalam hatimu ada lagi perasaan jahiliyah, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menjadi sangat kecewa di atas sikapnya sendiri, sangat malu, menyesal, kesal tak berhenti. Dia membaringkan dirinya, berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ayo Bilal, pijaklah kepala aku, kerana muka aku merasakan diri aku lebih hebat daripadamu. Tuan-tuan, Islam mana berat bab resis ni tuan-tuan. Apa salah saya, mak bapak saya daripada keturunan India lahirkan saya jadi seorang anak yang macam rupanya macam orang India. Apa salahnya orang ni orang Melayu? Orang Melayu terkenal dengan budi bahasanya, dengan sopan santunnya. Yang tuan-tuan lahir daripada bangsa yang lain, bangsa tuan-tuan maju dalam dunia sebagai ahli perniagaan sebagai contohnya. Apa pasal tuan-tuan nak adakah pilihan kita untuk lahir dalam bentuk seperti ini tuan-tuan? Kalaulah pilihan kita layak untuk menentukan bagaimana kita nak lahir, rupa kita bangsa apa, kita boleh buat request pada Allah di alam ruh. Tapi bukan tuan-tuan, bukan itu kerja kita, itu kerja Allah SWT. Mengapa ada kesombongan? Saya teringat kepada kata-kata yang sangat wibawa daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, guru saya sering menziarahi pada bulan puasa ketika beliau hidup. Dan beliau berkata dalam isu berkaitan dengan kita bangsa-bangsa yang ada di Malaysia, siapa yang pilih tuan-tuan untuk lahir dalam bangsa itu? Ada pilihan ke? Tapi kenapa dihina orang lain? Kenapa dia pandang hina kepada orang lain? Ada bangsa, saya nak beritahu tuan-tuan, kerana kehebatan datuk nenek moyang mereka, memandang hina kepada orang Melayu sebagai contohnya kat tanah Melayu ini. Apa salah orang Melayu? Tuan-tuan, datuk nenek moyang tuan-tuan tu bukan businessman pun. Dulu dikatakan zaman Hang Tuah, zaman Kerajaan Melaka, memang orang Melayu hebat-hebat. Tapi selepas itu British datang menukar paradigma berfikir. So orang Melayu jadi pekerja government saja, makan gaji, jangan susah-susah, jadi kerani, jadi polis, jadi askar dan sebagainya. Bertukar dengan sikap berfikir. Maka orang Melayu tidak lagi jadi peniaga-peniaga. Dikatakan dulu-dulu mereka saudara-saudara, wallahu alam, tuan ya. Maka orang Melayu pada zaman datuk nenek moyang tuan-tuan ratusan tahun lalu, katalah 300-400 tahun lalu, selepas mereka bertukar cara berfikir jadi orang makan gaji ni, maka tuan-tuan, orang Melayu terkenal dengan budi bahasa, sopan santun. Bahkan di kalangan orang Cina, India yang menghantar anaknya duduk dengan orang Melayu kerana budi bahasa orang Melayu. Orang Melayu menang kot budi bahasa sopan santun tuan-tuan. Orang Cina ni lama berniaga, turun temurun. Orang India, mereka berjaya menukar banyak di kalangan anak-anak mereka menjadi doktor, menjadi lawyer, hebat-hebat bab itu. Tapi orang Melayu ada apa tuan-tuan? Orang Melayu ada kesopanan, orang Melayu ada akhlak, orang Melayu ada iman. Orang Melayu adalah orang yang terkenal sebagai bangsa yang berakhlak mulia, bersopan santun. Kalau kita kembali kepada asas ni tuan-tuan, orang takkan pandang hina kepada kita lagi tuan-tuan. Ingatlah, ya, kalau orang Islam, orang Melayu yang menjadi teras kepada negara ini, kembali kepada akhlak yang mulia, tak menjadi orang yang sasau dengan
dengan budaya, apa dipanggil budaya barat yang melalaikan, tidak sibuk dengan isu-isu hiburan yang melampau-lampau, maka orang Melayu akan kembali dihormati, dipandang dengan kemuliaan oleh bangsa-bangsa lain. Orang Melayu orang baik, tuan-tuan. Tengok bangsa-bangsa lain datang ke Malaysia ini, mereka buat macam-macam perkara, tapi orang Melayu diam saja. Daripada sultannya sampai kepada orang awam, semua buat baik, tak ada ambil tindakan apa-apa pun. Orang buat tempelnya di tanah orang Islam, orang Islam marah. Nampak, tuan-tuan? Baik. Orang Islam adalah orang yang baik, orang Melayu orang yang baik. Maka kita kena kembali kepada asas ini, asas yang penting, bahawa Allah telah menjadikan manusia mengikut bilang bangsa, menunjukkan kekayaan, kehebatan Allah SWT. Bila Abu Zar mengatakan perkataan yang tidak wajar kepada Bilal, Nabi mengambil tindakan tegas dengan mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyatun, engkau adalah seorang hamba Allah yang dalam hatimu masih ada berbaki, bersisa perasaan jahiliyah, wahai Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu an. Maka Abu Zar menjadi sedih, kesal di atas tindakannya itu. Lalu beliau telah minta maaf sesungguh kepada Bilal bin Rabah, tapi Bilal tidak sanggup untuk menginjak wajahnya itu, hanya memeluknya dan memaafkannya. Baik, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, jadi bila kita melihat keangkuhan yang ada dalam diri manusia ini, yang Allah gunakan bahasa yang sangat tegas terhadap mereka. Jadi Allah berfirman melanjutkan larangan-larangan yang lalu, bahawa janganlah engkau berjalan di bumi dengan penuh kegembiraan, dengan keangkuhan, merasakan dirimu hebat sangat. Itu hanya perasaanmu sahaja yang berpaksi kepada waham dan juga ilusi. Dia merupakan satu illusion, tuan-tuan, satu waham, satu perasaan yang tidak tepat. Kalau kamu rasa diri kamu hebat sangat, kalau kamu rasa kamu mempunyai kuasa yang luar biasa, mengapa kamu tak dapat pecahkan gunung itu? Ini maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kaki kamu tak dapat menembus bumi itu? Walaupun kamu tinggi, kamu kuat, kamu hebat, kamu jadi wrestler yang paling hebat, kamu mampu tak lakukan itu? Kamu tak akan mampu lakukan. Walaupun kamu tinggi sekali mana saja pun, kamu tidak akan menyamai tingginya gunung. Bila berkata Syekh Mutawi Sya'ari almarhum, tuan guru yang tafsir yang hebat dengan tafsirnya, beliau berkata kadang Allah membawa kepada kita unsur-unsur jamid, unsur-unsur yang kaku dan beku di hadapan kita ini, bagi menunjukkan unsur ketaatan yang ada pada segala yang Allah jadikan. Gunung itu kita nampak dia tegap di situ, dia tak bergerak, sebenarnya dia memenuhi perintah Allah SWT. Batu itu takut pada Allah SWT. Nanti kita ada peluang kita baca dalam surat Taubah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Batu itu ada yang jatuh kan takut Allah. Batu itu meretak, pecah dan keluar air daripadanya. Batu, kita nampak batu seperti itu, tapi punya kehebatan yang tertentu di sisi Allah SWT. Itu sebab untuk merendahkan tawaduk kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang kata Imam Mutawi Sya'ari tafsirnya, itu sebab kita disuruh untuk berdiri dekat Jabal Arafah pada waktu wukuf. Kan tempat itu Nabi pernah duduk dulu. Tempat itulah untuk menangisi kelemahan kita. Hebat macam mana raja, orang kenamaan sekalipun duduklah kat situ, untuk duduk tengah panas selepas pada asar itu, untuk mohon kepada Allah keampunan. Nanti kau pergi tawaf ke Kaabah, kau cium Hajar Aswad. Pasal apa kau cium Hajar Aswad? Kerana ia unsur jamid, beku, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Maka dengan itu kau dapat cairkan segala sifat takaburmu. Kenapa kau buat? Kerana Nabi buat. Kenapa Nabi buat? Kerana mentaati Allah SWT, suruhan Allah. Maka orang beriman ni prinsipnya sami'na wa ata'na. Jadi bila kamu merasa diri kamu hebat, kamu perhatikanlah gunung, ganang dan juga bumi yang Allah jadikan. Dan Allah suruh kamu menghinakan diri kamu, kamu sujud ke bumi juga kepalamu. Ketika kamu wukuf di bukit yang kontang, yang keras, yang jamid, itulah kamu duduk untuk mengadu nasibmu kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, sampai kepada ayat yang ke-38 ni kita dapat menghitung, kata para ulama tafsir. Contohnya dalam tafsir Ibnu Kathir yang di tangan saya, yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki ni, ya, setiap pelaburan tuan-tuan pada tafsir Al-Munir dan juga tafsir Ibnu Kathir bagi tuan-tuan adalah merupakan satu pelaburan untuk memberikan kehidupan. Tuan-tuan beli tafsir ni, setiap RM100 kami kirimkan kepada Syria bagi tuan guru kami, tuan guru Syekh Quraim Rajih. Diingat tuan-tuan, belian tuan-tuan ni bukan saja untuk memahami, bahkan untuk infak,
Setiap laburan tuan-tuan membina kehidupan, memberikan kehidupan kepada mereka di sana. Jadi tuan-tuan tanya saya bila berapakah nilai korban kambing. Kami alhamdulillah ini dah dapat bercakap dengan Tuan Guru Syekh Quraim Rajih dan juga wakilnya saudara Syekh Ahmad Jakmiri. Maka kami melihat seekor harga kambing untuk tuan-tuan korbankan di negara peperangan, dan kambingnya besar tuan-tuan. Alhamdulillah, nanti saya postkan gambar kambing ini untuk tuan-tuan lihat mengikut pengalaman yang lalu. Jadi harga seekor kambing untuk tujuan korban di Syria di bawah pengendalian kami Jazan Travel adalah sebanyak RM1,200 seekor kambing. Nanti kita masukkan videonya dan kata-kata daripada Tuan Guru Syekh Quraim Rajih untuk galakan motivasi tuan-tuan untuk melakukan ibadah korban di negara yang sekarang harga barangnya sangat mahal tuan-tuan, dan pemulihan makanannya susah ini. Ingatlah segala apa yang tuan-tuan lakukan itu untuk saudara Islam kita, dan alhamdulillah kambingnya besar. Cuma harganya mahal tuan-tuan, RM1,200 untuk seekor kambing, maknanya satu bahagian korban. Di sana mereka kurang melakukan lembu, kurang sangat lembu, susah sangat nak dapat lembu. Kebanyakan yang mereka lakukan adalah kharuf, iaitu kambing biri-biri. Kambingnya besar tuan ya. Baik, kembali kepada perbincangan kita kat sini. Maka kata Imam Ibn Kathir, di sini ada 25 perkara yang Allah nyatakan kepada kita, mula daripada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya sampai kepada ayat yang ke-38 ni ada 25 perkara yang dikemukakan. Apakah perkara-perkara tersebut? Telah kita bincangkan semuanya. Dengar yang pertama. Jangan menjadikan Allah bersama Allah ada Tuhan lain sembahan kamu. Ini perkara pertama. Yang kedua, dan Allah menetapkan kepadamu supaya perkara yang kedua, iaitulah Tuhanmu menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, buat baik kepada ibu bapa kamu. Yang pertama adalah jangan menjadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Yang kedua, Allah menetapkan kewajipan beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, kewajipan mentaati ibu bapa kamu, birrul walidain yang telah kita bincangkan. Anda mereka wafat, apa peluang untuk kita melakukan ketaatan mereka, amal saleh pada mereka, telah kita bincangkan 5 perkara itu. Kemudian perkara yang keempat, iaitulah jangan kamu mengatakan kepada ibu bapa kamu perkataan-perkataan yang mencederakan perasaan mereka, seperti jab. Ini semua tidak dibenarkan, hukumnya haram. Yang kelima, jangan membentak, wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Yang keenam, ucapkan mereka wa qul lahuma qawlan karima, katalah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Yang ketujuh, rendahkan diri kamu terhadap mereka, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ini yang ketujuh. Yang ke-8, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakan kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka kerana mereka telah membesarkan aku daripada kecil. Itu yang ke-8. Yang ke-9, berikanlah kepada keluarga terdekat hak masing-masing. Wa atizal qurba haqqahu. Begitu juga yang ke-10, wal miskin. Hak yang ke-10 yang Allah sebut dalam Pertautan 25 perkara kerukunan rumah tangga, kebahagiaan kemasyarakatan ni. Yang ke-10 adalah menjaga hak orang miskin. Ini merupakan perkara yang sunat. Kita telah bincangkan sebelum ini ikut jumhur para ulama. Kerana tugasan itu adalah tugasan Baitul Mal, Jabatan Kebajikan Masyarakat, ahli politik, YB dan sebagainya. Tugas kita dalam bab itulah sunat, bukannya wajib. Saya telah bincang kepada tuan-tuan. Yang ke-11, dan kepada mereka dalam perjalanan, wabnas sabil, orang yang terdampar dalam perjalanan. Yang ke-12, jangan wala tubazir, jangan membazir. Yang ke-13, katakanlah ucapan yang mudah, qaulan maisura, perkataan yang mudah untuk mereka, dan perkataan yang lembut untuk mereka andai kita tak dapat bantu mereka. Kerana hukum bantu ni dalam konteks itu adalah sunat. Saya terjelaskan pada tuan-tuan. Yang ke-16, jangan bunuh anak-anak kamu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan bunuh anak-anak kamu. Kemudian wala taqrabu zina. Yang ke-17, jangan dekati zina. Yang ke-18, jangan bunuh manusia, wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq, jangan bunuh manusia yang lain tanpa sebab. Yang ke-19, jangan melampaui batas dalam bunuh, wala yusrif fil qatl. Saya dah jelas pada tuan, ada 3 syarat. Maksud melampau-lampau dalam membunuh kan, boleh rujuk pada nota yang mungkin ditulis oleh Noliza ataupun oleh Safi Sadiqin ataupun Ustaz Murad. Boleh rujuk dalam kuliah saya, mungkin 3 kuliah sebelum ni. Yang ke-20,
Jangan mendekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim melainkan kamu ada usaha untuk manage dengan betul. Dan saya telah ceritakan bagaimana manajemen harta anak yatim ini. Kita layak mendapat 10%, ada kita miskin. Tapi kalau kita kaya, lebih baiklah faliyasta'fif. Maka hendaklah kita jadikan kerja itu, kerana Allah nanti di akhirat Allah reward kita. Itu bagi orang kaya. Bagi orang miskin, mereka berhak untuk dapat 10%. Tapi kalau datang persatuan anak yatim untuk jumpa kita dan menyuruh kita untuk invest harta, kita berhak untuk minta, untuk demand. Saya ada dalam tawakan bisnes, investment, nak bagi saya 1 juta ni, kalau perniagaan ni berkembang, saya nak 50% daripada keuntungan. Itu harus. Itu bukan konteks kita menguruskan harta anak yatim, itu konteks kita datang orang untuk buat investment. Yang ke-21 adalah sempurnakan janji. Wa'ufi bil ahdi. Yang ke-22, sempurnakan timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim wa auful kaila. Tunaikan, sempurnakan timbangan. Timbang dengan adil. Wazinu bil qistasil mustaqim. Kemudian, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata perkara yang anda tidak tahu. Ini 24. Ke-25, jangan berjalan di bumi dengan sombong. Dapat catat? Ada yang gaya catat ni? Safi Sadiqin, Noliza ke, ataupun Ustaz Syafiq Murad ke, dapat tulis 25 ni? Nak saya ulang balik semula? Yang pertama adalah kewajipan menyembah Allah satu-satunya, esakan dia. Yang kedua, beribadah hanya untuknya. Yang ketiga, kewajipan buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang keempat, jangan berkata kepada ibu bapa perkataan op, dan sebagainya. Yang kelima, jangan membentak mereka. Yang keenam, ucapkan untuk mereka perkataan yang mulia. Yang ketujuh, rendahkan dirimu terhadap mereka. Yang kelapan, doa untuk Allah, kepada Allah untuk mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan kebaikan untuk mereka. Yang ke-9, berikan hak kekeluargaan kepada mereka yang ada keliling kita. Yang ke-10, apa dia? Berilah hak kepada orang miskin. Wal miskina. Yang ke-11, wabnas sabil, orang yang memerlukan bantuan ketika dia terdampar, tersekat dalam perjalanan. Yang ke-12, jangan melakukan pemborosan. Yang ke-13, ucapkan kata-kata yang lembut andai kita tak dapat bantu orang yang minta bantuan. Qaulan maisura. Yang ke-14, jangan jadikan tangan kamu terbelenggu, kedekut. Yang kita telah bincangkan. Ada orang yang wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan jadikan tangan kamu terbelenggu kat leher, maknanya kedekut sangat. Wala tabsutha. Yang ke-15, jangan pula terlalu pemurah sampai kamu beri habis daripada kamu sehingga menyebabkan keluarga kamu susah nanti. Yang ke-16, jangan bunuh anak-anak. Yang ke-17, jangan dekati zina. Yang ke-18, jangan bunuh orang lain melainkan dengan cara yang betul. Yang ke-19, jangan melampaui batas dalam membunuh. Kita jangan. Yang ke-19, jangan melampaui batas dalam bunuh. Yang ke-20, jangan mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang betul. Yang ke-20, yang ke-21, sempurnakan janji. Wa'ufu bil ahdi. Yang ke-22, sempurnakan timbangan. Wa'uful kaila, sempurnakan timbangan. Dan kemudian timbanglah dengan adil. Wazinu bil qistasil mustaqim. Itu dua perkara beza saya telah jelaskan kepada tuan-tuan. Dengan doa-doa untuk mendapat keberkatan dalam perniagaan, dalam pertanian. Kita dah belajar semalam kan. Allahumma barikna fi thamarina wa barikna fi madinatina wa barikna fi mudina wa barikna fi sa'ina wa barikna fi mudina. Kita dah belajar. Yang ke-24, jangan berkata benda yang kamu tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini semalam kita telah bincangkan. Hari ini pun saya bincang sikit lagi. Termasuk dalam syahadatul zur, iaitu persaksian palsu. Dan yang ke-25, yang terakhir sekali dalam ayat ini, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi tuan-tuan, 25 perkara asas tiang-tiang kemasyarakatan dan kekeluargaan, kepribadian yang mulia, kebahagiaan, inti resepi kepada kebahagiaan hidup dan ketenangan bila perkara-perkara ini kita penuhi. Dapat tulis Alhamdulillah, rajin tuan-tuan perempuan yang dimulai kat Allah sekalian. Alhamdulillah, nanti panjang-panjang lah tulisan-tulisan, nota-nota ni, mudah-mudahan jadi jariah untuk kita bersama. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, nampak Syafiq Murad dapat tulis ni. Alhamdulillah, dah berapa semua? 25. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syafiq Murad, terima kasih. Nanti nota ni boleh panjang-panjang kepada seramai orang keliling kita.
Jadi renungan kita yang terakhir pada malam ni, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluma madhura. Jadi setelah ayat-ayat itu menghuraikan tentang begitu indah hikmah, bimbingan yang Allah kemukakan itu, sekali lagi Allah menegaskan kat sini kewajipan untuk beribadah kepadanya. Dialah yang Maha mengetahui, dialah yang Maha bijaksana. Jadi itulah yang diwahyukan, disampaikan kepada Jibril oleh Allah SWT untuk diberikan kepadamu wahai Muhammad, untuk menjadi panduan, pembimbing kepada kehidupan kamu, agar kamu ni berjalan dalam ala basiratin min amrik, kamu berada dalam petunjuk daripada Allah SWT. Jadi itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi amalkan untuk pergi ke masjid waktu pagi, walaupun kita tak pergi ke masjid lepas tahajud, jangan lupa doa Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma ajzil li nura. Kan? Tahu doa ni? Saya yakin kita pernah belajar doa ni dalam kuliah yang terdahulu. Itulah suruhan Allah SWT supaya dalam hidup ini kita sentiasa mendapat bimbingan, panduan, kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa ayamini nura, wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma ajzil li nura. Ya Allah, jadikan di atasku cahaya, dalam hatiku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya. Ya Allah, berilah kepada aku cahaya. Cahaya maksudnya apa tuan-tuan? Nur. Nur maknanya bimbingan, petunjuk daripada Allah. Sebab itu juga dalam kaitan yang lain kita digalakkan baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat untuk mendapat nur. Nur yang berarti pembimbing, petunjuk daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja kuliah kita pada malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, penyertaan tuan-tuan. Doa kalau untuk saya yang serba lemah ini, moga dalam doa tuan-tuan itu memberi satu kekuatan buat saya. Saya merasa gembira tuan-tuan kerana dapat baca berbagai tafsir untuk sampai kepada tuan-tuan, dan merasa dapatlah mengelakkan diri daripada buat perkara-perkara lara bila banyak membaca Al-Quran Karim, banyak membaca tafsir. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita apa yang terbaik tuan-tuan. Antara doa yang baik juga untuk kita amalkan adalah doa Nabi Ibrahim ketika baginda alaihissalam selesai untuk membina Kaabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amalkan doa ni tuan. Ada saya muatkan huraiannya dalam kitab satu-satu doa daripada amalan para nabi dan rasul ni. Warna hijau ni tuan-tuan bagi tuan-tuan yang telah miliki dulu penerbitaannya warna merah, sekarang kami tukar jadi warna hijau dengan sedikit editing dalam ni, penambahan nilai. Jadi doa ni kita bacalah setiap kali kita dapat melakukan ketaatan. Kerana bila kita dapat buat ketaatan, sebenarnya Allah pilih kita tuan-tuan. Allah pilih kita. Pilihan Allah ni unik. Kita pun tak tahu, tak faham kenapa pilihan berlaku begitu. Ada orang ayahnya saleh, anaknya belum dapat hidayah. Ada orang bapaknya tak berapa saleh, tapi anaknya Masya Allah dekat dengan Tuhan. Ini pilihan Allah tuan-tuan. Itu sebab kalau kita dapat buat 25 perkara ni sebagai satu checklist harian kita, berapa banyak kita dapat buat? Cuba kita susun checklist ni elok kan. Kita tengok yang mana kita dapat buat, yang mana kita belum dapat buat. Mungkin kita tak buat sehari, kita tak beli barang sehari, tapi kita dapat amalkan sekali dalam seminggu. Ketika membeli, kita berlapang dada contohnya dengan penjual. Kalau kita yang menjual, kita berlapang dada dengan pembeli. Kita dapat amalkan satu daripada 25 perkara. Kita ada ayah ibu yang minta kita untuk bawa ke hospital untuk urusan-urusan kesihatannya, pergi jangan berkira lah, pergilah. Tentang Isra kalau dia pergi, seperti yang saya ceritakan, dia meninggal dunia seperti berlaku pada Dr. Ratib Nabulisi menceritakan 9 tahun dia bela air. Selepas 9 tahun itu isterinya suruh hantar rumah kakak, 2 hari rumah kakak meninggal. Tak menyesal tuan. Jadi checklist ni kalau kita dapat buat, kita belum dapat buat, kita bacalah ayat ke 127 surah Al-Baqarah yang saya muatkan kat sini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, engkau suruh kami buat, kami cuba buatlah ya Allah, tapi banyak kelemahan. Oleh kerana banyak kelemahan ni, kami mohon kepadamu, tutuplah kelemahan tersebut, ampunkan kami pada kelemahan tersebut. Tajawaz anna. Kalau kita sa'i di antara Safa dan Marwah, bagi yang lelaki kita akan lari di antara
dua tiang berlampu hijau ketika sa'i itu apa doa kita? Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram, kan? Ya Allah, Engkau mengetahui kelemahan kami, Engkau telah menutupnya. Orang nampak yang baik-baik je pada kami, oleh kerana Engkau telah menutupnya di sini, Engkau tutuplah untuk kami di akhirat. Begitulah maksudnya lebih kurang, tuan-tuan. Maka kalau kita dapat buat atau belum dapat buat 25 perkara ni yang menjanjikan untuk kita ketinggian kedudukan di sisi Allah. Nanti kita lihat lagi dalam surah Al-Isra ni, kenapa manusia itu jadi mulia? Kerana dapat buat perkara-perkara ni. Tak banyak pun, 25 tak banyak pun. Jadi doa kita kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima pada kami, sungguhnya Engkau Maha dengar, Engkau Maha mengetahui kelemahan kami. Alangkah indahnya akhlak Nabi Ibrahim bila Allah suruh dia untuk membina Kaabah bersama puteranya Ismail. Baginda Ibrahim AS yang mulia ni bangun Kaabah bersungguh-sungguh, kemudian dia doa dengan doa ini. Allah mulianya di kau wahai Ibrahim AS, kamu buat perintah Allah, lepas tu kamu mengaku kelemahan banyak pada dirimu. Kami ni banyak tinggalkan perintah Allah, tapi mengaku mendabik dada kami lah yang terbaik. Alangkah terbaliknya kami bandinganmu wahai Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan mulia Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita dalam kuliah yang telah disampaikan ni. Ni siapa bertanya ni? Laili. Laili mana Laili tadi? Tanya mana dapat kitab ni Laili. Nanti saya minta Ustaz Faiz untuk buat list lagi. Nampaknya ada ramai yang minat untuk dapatkan kitab ni. InsyaAllah nanti saya tanda tangan bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan buku ni. Buku ni buku terbitan semula Telaga Biru. Buku saya lama dulu ketika menyampaikan tafsir di Al-Hakim. Dengan sedikit pembaharuan, penambah nilai yang ada dalam ni dan huraian-huraian sedikit ditambah. Moga-moga memberi bantuan kepada tuan-tuan untuk memahami kalam Tuhan, doa-doa yang terdapat dalam Quran. Nanti saya tanda tangan. Terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabina huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami. Kerana dengan sebab kebaikan mereka lah kami dapat menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami mengerti hak-hak-Mu ya Allah. Kami usaha untuk menjadi orang salih dengan didikan mereka ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa mereka, dosa yang buat baik pada kami, dosa yang buat salah pada kami, dosa anak isteri kami, pasangan kami, keturunan kami, sekalian orang yang memiliki hak atas kami yang belum kami sempurnakan kebaikan kepada kami ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami sentiasa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan untuk kami hidayah-Mu, kurniakan untuk kami ketakwaan, kurniakan untuk kami kemuliaan diri, dan kurniakan kepada kami kekayaan. Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yasul fi'al illa bil mal. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekayaan, kurniakan kepada kami keupayaan untuk menguruskan harta dengan betul, kerana tidak bergunanya keupayaan itu tanpa harta yang Kau berikan ya Allah. Dan begitu juga sebaliknya wahai Tuhan. Rabbana inna amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, kami mendengar segala suruhan Nabi, kami cuba untuk ikuti walaupun banyak kelemahan kami wahai Tuhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima daripada kami sebagai Engkau terima daripada Ibrahim AS ketika baginda selesai membina Kaabah atas perintah-Mu. Kami banyak mengabaikan suruhan-Mu, tiba-tiba kami mengaku kami lebih baik daripada Ibrahim AS. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami yang lemah ini ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la musibatan illa nafastahu wa la daynan illa qadaytahu wa la aiban illa satartahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la 'azaban illa zawajtahu wa la aqiman illa anjabtahu wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu ini yang memiliki kejahilan yang Engkau beri ilmu padanya, yang memiliki keaiban yang Kau tutupkan baginya, yang akan musafir dan Kau selamat pergi dan baliknya, yang sakit yang Kau sembuh baginya Allah, yang belum berkahwin dan Kau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan membahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan zuriat wahai Tuhan, dan Kau kurniakan kepadanya anak-anak yang salih yang salihah akan membahagiakan dunia dan akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang kami yang memerlukan apa-apa hajat dunia ataupun akhirat selagi baik untuknya, melainkan Kau sempurnakan, kerana Kau maha kaya wahai Tuhan. Khazanah-Mu meliputi segala-galanya. Urusan-Mu terletak di antara kaf dan juga nun. Kasihani kami wahai Tuhan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri pada kami kebaikan dunia, beri pada kami kebaikan akhirat. Selamatkan kami daripada neraka jahannam, wahai Tuhan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sekali lagi saya umumkan bagi tuan-tuan yang berminat untuk menyertai ibadah korban yang kami lakukan di Syria dan juga di Mekah. Untuk tuan-tuan yang nak melakukan korban di Syria, nilai seekor kambing, hanya kambing yang kami mampu sediakan pada masa ini adalah bernilai RM1,200 seekor kambing, satu bahagian maknanya. Lembu setakat ini kami belum dapat lagi sumber bekalan. Difahamkan di negara Arab keseluruhannya memang mereka prefer untuk mengorbankan kambing. Jarang-jarang mereka melakukan korban lembu ataupun unta. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Segala baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Dan ada tuan-tuan minat untuk dapatkan kitab, buku doa-doa para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, tafsir doa-doa mereka, boleh tuan-tuan dapatkan daripada Zahran Travel. Nanti Ustaz Faiz akan sediakan list lagi sekali dan saya akan tanda tangan. Terima kasih kepada Zahran Travel. Jangan lupa untuk follow, like dan share video-video yang terdapat di Zahran Travel kepada semua orang keliling kita, anak isteri, pasangan, keluarga, adik-beradik, rakan taulan, kenalan, semua mudah-mudahan ada kebaikan banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.